Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kumpulan kami akan membentangkan mengenai bab haid yang mana diambil daripada kitab An-Najmu wa Hajj di dalam Syarah Minhaj. Secara umumnya, haramnya haid itu dengan semua yang diharamkan akibat janabah. Kalau janabah dilarang solat, maka haid pun dilarang. Kalau janabah dilarang baca Quran, maka haid pun dilarang. Begitu juga dengan seterusnya. Terdapat 4 perkara yang haram bagi seseorang yang haid. Pertama, uburil masjid in khafat talwithahu. Melalui masjid jika dibimbangi mengotorkan masjid. Haid tak boleh masuk masjid, tetapi janabah boleh. Cuma jangan duduk atau berhenti di dalam masjid. Yang kedua, as-saum, iaitu berpuasa. Yang ketiga, wa ma'a baina surratiha wa rukbatiha, dan juga haram antara pusat dan lutut, iaitu istimta'. Yang keempat, at-talaq. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ويحرم به ما حرم بالجنابة وأبور المسجد إن خافت تلويثه. قال ويحرم به ما حرم بالجنابة لأنه أغلظ. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك. وقال لعائشة افعلي ما يفعل الحج غير أن لا تطوفي بالبيت. وفي القديم أن القراءة لا تحرم عليها فقيل مطلقا وهو مشهور مذهب مالك وقيل لخوف النسيان وقيل قد حاجة التعليم إن كانت معلمة. Dan haram dengan apa yang datangnya haid itu semua yang diharamkan dengan sebab junub dan melintasi masjid jika dibimbangi mengotorkan masjid. Nabi bersabda, dan dilarang dengannya apa yang dilarang oleh orang berjanabah kerana haid itu lebih teruk. Rasulullah SAW pernah bersabda, tinggalkanlah solat pada hari-hari haidmu. Baginda juga berpesan kepada Aisyah, lakukanlah seperti yang dilakukan oleh orang yang berhaji, kecuali jangan bertawaf di sekitar Kaabah. Dalam pendapat lama, membaca Al-Quran tidak diharamkan ke atas wanita haid. Ada yang berpendapat secara mutlak, terutama mazhab Maliki yang terkenal dengan pendapat ini. Ada juga yang berpendapat disebabkan oleh takut lupa, dan pendapat lain menyatakan sesuai dengan keperluan pendidikan jika dia seorang guru. قال وأبور المسجد إن خافت تلويثه صيانة له عن القذورات ولهذا لم يفترق الحال فيه بين المسلمة وذمية بخلاف الجنوب وهذا التقييد لا حاجة إليه لأن الكلام في خاصية الحد وخوف التلويث لا يختص به بل مستحضة ومن به سلسلبل أو جراحة نضاحة بالدم يخشى من مروره التلويث كذلك فلو أمنت فالأصح الجواز وقيل يحرم لغلظ حدثها ومحل الخلاف قبل انقطاعه أما بعده فالجمهور على الجزم بالجواز وفهم من هذا تحريم دخول المنتعل بنعل فيه نجاسة رطبة. أما إدخال البحيمة المسجد فسيأتي في الحج. Nabi juga bersabda, dan melintasi masjid jika takut akan kekotorannya sebagai bentuk menjaga masjid dari najis, dan dalam hal ini peraturannya sama untuk muslimah dan zimmi. Berbeza dengan hukum bagi orang yang junub. Pembatasan ini tidak diperlukan kerana pembahasan berkaitan dengan khususnya haid dan ketakutan akan kekotoran tidak terbatas pada keadaan ini. Bahkan perempuan yang sedang istihadah atau orang yang mengalami kegagalan kawalan pundi kencing atau dengan erti kata lain iaitu air kencing yang menitik, atau memiliki luka yang berpotensi tercemar dengan darah juga harus waspada terhadap kemungkinan pencemarannya. Jika dia yakin aman, pendapat yang lebih kuat adalah dibolehkan. Ada juga pendapat yang mengatakan haram disebabkan keberatan keadaannya. Tempat perbezaan pendapat ialah sebelum berakhirnya haid, tetapi selepas itu jumhur ulama menegaskan bahawa dibolehkan. Wassaumu, qala musannif, wassaumu biijma'. Yang kedua adalah puasa menurut persetujuan secara ijma'. Qala al-imam kauna as-saum la yasihu minha la yadraka ma'nahu. Imam
mengatakan ketika puasa tidak sah bagi wanita yang sedang haid yang tidak mencapai maknanya. Ia menunjukkan kesulitan atau ketidakmampuan dalam memahami sesuatu. Maksudnya darah yang keluar tidak mencukupi waktu sehari semalam. فإن الطهارة ليست المشروطة فيه وهو يضعفها وصوم الضعيف صحيح. Kerana tidak ada syarat taharah dalam hal ini, bahkan ia melemahkan kesahihan puasa dan puasa bagi orang yang lemah tetap sah. والصحيح عند جمهور أن الحائض ليست المخاطبة بالصوم في حال الحيض. Dan pendapat yang paling sahih menurut jumhur adalah bahawa seorang wanita yang sedang haid tidak diwajibkan berpuasa selama mana dia berada dalam keadaan haid. Wa fawaidatul khilaf fi az-zakhair fima idza qulna yajibu at-ta'ridu lil ada'i wal qada'i fi niyyat. Berbeza pendapat lain pula dalam kitab az-zakhair yang dikarang oleh Al-Kamil Sulaiman Al-Jaburi, dikatakan bahawa kewajipan dan tanggungjawab seharusnya dicapai dengan niat yang betul. Fa in qulna bi wujubihi 'alaiha nautul qada'i, jika dinyatakan bahawa kewajipan itu ada pada niat, maka dia berniat untuk qada, tetapi jika tidak, dia tidak berniat untuk melaksanakan, iaitu qada. Kerana ini adalah masa yang sesuai untuk disampaikan kepada pihak mereka. Qala musannif wa yajibu qada'u bi khilafi sholati, dan wajib menggantikannya, berbeza pula dengan solat. Dalam satu hadis, Aisyah berkata, kana nu'miru bi qada'is shaum wa la nu'miru bi qada'is solat, yang bermaksud kamu diperintahkan untuk menggantikan puasa tetapi tidak diperintahkan untuk menggantikan solat. Wa ajma'atul ummah ala hadzinal hukmaini, dan dihimpunkan pula dua hukum berdasarkan hadis tersebut, yakni wajib bagi wanita yang haid untuk menggantikan puasanya, namun tidak wajib untuk mereka menggantikan solat yang mereka tinggalkan sewaktu sedang haid. Wa fihi minal makna anna solati takfiru fi syiqa qada wa bi khilafi shaum. Dalam makna tersebut bahawa solat adalah perkara yang kerap dilakukan pada satu-satu hari, sehingga kan ia menjadi sulit, rumit untuk wanita haid untuk qada balik berbanding dengan puasa. Wa qad a'ada al-musannif mas'alatu salati awailu. Penulis kembali membahaskan masalah solat di awal bahagian, yakni bahagian solat. Walam yubayyinu shaykhani hukmi qada'i as-salati hal huwa haram atau makruh. Tetapi tidak menjelaskan hukum menggantikannya, adakah ianya haram atau makruh. Wa naqal Ibnu Salah wal musannif fi tabaqatahuma an syarah at-tabsirah lil Baydawi annahu haram. Dinukilkan daripada Ibnu As-Salah wa musannif dalam tabaqatahuma daripada syarah at-tabsiratu oleh Al-Baydawi, ianya adalah haram. Wa fi syarah wasit lil ajli wal bahri wasyamil annahu makruh. Dalam kitab syarah al-wasit pula yang dikarang oleh al-ajli wal bahri wasyamil, ianya adalah makruh. Wa amma rakaat at-tawaf fanas asy-Syafi'i ala annaha taqdihuma. Adapun dua rakaat solat sunat tawaf menurut pendapat Asy-Syafi'i, ianya adalah harus diganti. Wa takunu as-salat fi hadis Aisyah mahmulati ala salati al-ma'hudah lianna rakaati at-tawaf la akhiri liwaqtahuma fala yatati qada'uhuma. Manakala solat yang diceritakan dalam hadis Aisyah tadi, ianya dianggap berlaku pada solat yang biasa, kerana dua rakaat solat sunat tawaf tidak memiliki waktu yang khusus sehingga tidak dapat diganti. Qala al-musannif wa ma baina surratiha wa rukbatiha. Penulis berkata, dan apa di antara pusat dan lutut. Liqaulihi ta'ala fa'tazilu nisa'a fil mahid. Firman Allah Subhanahu wa taala maksudnya, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai hukum haid. Wa rawa Abu Dawud wal Baihaqi bi isnadin jayyidin an Haram bin Hakim wa huwa bi fathil ha wal ra muhmalatain la bi zai kama qalahu Zankiluni.
Dan diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi dengan isnad yang baik daripada Haram bin Hakim. Ha bagi haram itu dibaca dengan ha yang berfathah dan ra muhmalatain, iaitu ra yang tidak bertitik, bukannya zai seperti apa yang dikatakan oleh Az-Zankaluni. An ammihi Abdullah bin Sa'd qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yahillu li min imraati wa hiya haidun. Daripada bapa saudara sebelah ayah Abdullah bin Sa'd menanyakan soalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dihalalkan daripada isteriku ketika dia haid? Qala laka ma wara'a izar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, untukmu apa yang di belakang yang berlapik. Maksudnya di sini anggota yang berada di belakang kain, iaitu pusat ke atas dan lutut ke bawah. Hasanatut Tirmizi. Wa muradu musannif tahrimul mubasyarah, dan maksud penulis di sini haram bersentuh kulit, yakni menyentuh secara langsung. Kama abara bihi fi syarh muhazzab wa tahqiq, seperti mana yang diibaratkan dalam syarah muhazzab dan tahqiq. Wa huwa yaqtadi ibahatun nazari bisyahwatin. Dimaksudkan di sini juga harus melihat dengan syahwat. Maksudnya si suami boleh melihat isteri waktu haid, tapi tak boleh bersentuh-sentuh takut berlakunya jima'. Wa yuhtamalu an yurida tahrim al-istinta' mutlaqan. Dan menurutnya di sini haram mengambil kesedapan dengan tujuan untuk berseronok sahaja. Wa bihi abara fi rawdah tab'an li Rafi'i, dan diibaratkan dalam rawdah diikuti oleh Imam Rafi'i. Amma al-istimta' bi nafsi surah wa rukbah fa fi syarh muhazzab al-mukhta ajazmu bi jawazihi. Adapun bersetubuh dekat pusat dan lutut sahaja, di dalam syarah muhazzab yang terpilih, hukumnya adalah harus untuk berseronok di pusat dan di lutut, dan bukan di antara pusat dan lutut. Wallahu a'lam. Summa wakila la yahrumu ghairul wat'i. Qala la yahrumu ghairul wat'i, dan dikatakan tidak diharamkan selain daripada persetubuhan. Pandangan kedua ini mengatakan tidak haram, yakni mengharuskan istimta' kerana beramal dengan umum sabda Nabi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah. Isna'u, buatlah oleh kalian para suami, kulla syai'in, akan setiap sesuatu, illa nikaha, melainkan bersetubuh. Ruwahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Seperti mana perbahasan sebelum ini mengatakan haram untuk beristimta', namun ada banyak ulama yang mengharuskannya secara mutlak asalkan tidak berlakunya jima'. Waqtarahul Mawardi, hu di sini membawa maksud hadis fi al-Iqna'. Jadi Mawardi memilihnya dalam kitabnya, iaitu kitab al-Iqna', wa Ruyani fi al-Hilyah. Begitu juga al-Ruwayani dalam kitabnya al-Hilyah, wal musannafu fi al-Tankih wa Tashih wa Syarhil Muhazzab wa Tahqiq, dan pengarang bagi kitab al-Tankih, at-Tashih, Syarhul Muhazzab dan al-Tahqiq. Wa hamalal hadisu awal alaihi, mereka beramal dengan hadis yang pertama. Qala Syekh wal aqwa hamala sani alal awal. Asy-Syaikh mengatakan yang lebih kuat adalah menyokong hadis yang kedua atas yang pertama. Lianna, kerana man hama haulal huma yushiku an yaqa'a fihi. Man hama, barang siapa yang mengembala di sini dalam konteks ayat ini ialah orang yang berputar sekitar kawasan tersebut. Haulal hima, sekeliling kawasan lawangan, iaitu antara pusat dan lutut. Yushiku an yaqa'a fihi, mengkuatakan ia akan jatuh pada kawasan tersebut. Yani kalau dia bermain kawasan lawangan antara pusat dengan lutut, dibimbangi, dia akan terbabas dan berlakulah watak persetubuhan itu. Justru itu, kalau istimta' pasti akan membawa pada persetubuhan. Sebab itu, diharamkan awal-awal sebagai sadu zawa'id. Wa jami'u hazihil ahkamu tusbitu bimujaradi ruqyatu dami zahiran. Semua hukum ini ditegakkan dengan melihat darah secara jelas. Fa inna naqsa anil yaumi wa lailati wa yawana hukmi. Jika kurang daripada satu hari dan satu malam, maka aturan berubah. Makna di sini kita melihat darah tersebut secara jelas.
tapi kurang daripada tempoh haid, iaitu sehari semalam, maka ia tidak dikira haid dan hukum tadi tidak dikira. Wakila in amana al-wata'i liquwati war'i au du'fi syahwah, dan dikatakan jika aman, yakni boleh selamat daripada berlakunya persetubuhan kerana dia seorang yang warak, yakni dia boleh jaga diri, dan lemah syahwat dia lemah, jazun, tiada masalah, yakni dibolehkan. Wa illa fala, kalau dia tak boleh kawal diri atau nafsu terlalu kuat, maka tidak boleh. Qalahu Abul Fayyad wa huwa hasan. Pendapat ini disampaikan oleh Abu Al-Fayyad dan dianggap sebagai pendapat yang baik. Maknanya, kalau dia main kawasan tu, yakni antara pusat dengan lutut, dia yakin takkan berlaku persetubuhan, maka dibolehkan dia bermain di kawasan larangan itu. Wakila yahrumu jami'u ma asaba damul haidi min badaniha, dan dikatakan diharamkan segala yang terkena darah haid dari tubuhnya, yakni tempat keluarnya darah haid, iaitu farash, duna wairihi, tidak termasuk yang lain. Makna di sini boleh nak main, tapi kat tempat yang keluar darah, yakni farash kita, tak boleh, diharamkan. Wasazza Ibnu Habawai wa Ubaidatul Silmani, Ibnu Habawiyah dan Ubaidah Al-Salmani menyelisihi pendapat tersebut. Faqala tahrimu mubasyawarataha fi jami'i badaniha, diharamkan menyentuhnya pada seluruh tubuhnya. Mubasyarah yakni bersentuh kulit, sama ada dengan syahwat ataupun tidak. Wa iza qulna la yahrumu fahuwa makruh, namun jika kita katakan bahawa tidak diharamkan, maka itu dianggap makruh. Maksudnya diharamkan sentuh tanpa lapik pada seluruh tubuh. Kalau yang tadi boleh, tapi tempat yang keluar darah, iaitu farash, tidak boleh. Tapi pendapat ni diharamkan pada seluruh tubuh terus. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya qala al-musannif. Penulis menyatakan ayu li zamanil imkani fa idza inqata'a, apabila haid telah berhenti, itu dalam jangka waktu yang dimungkinkan. Lam yahilla qabla al-ghusli ghairu as-sawmi wat talaqi, tidak dibolehkan untuk melakukan hubungan seksual sebelum mandi wajib kecuali hanya untuk berpuasa dan bercerai. Li'anna al-hidha qad zala wa sarat kal junubi, ini kerana haid telah berakhir dan menjadi seperti junub. Wasamuhu sahihu bil ijma'i, dan puasanya sah menurut kesepakatan. Wa yajuzu aidan at-talaqu, penceraian juga dibenarkan. Li'anna tahrimahu innama kana li tatwilil iddati wa qad zala bi mujarradil inqita'i, kerana larangan talak ketika haid hanya berlaku kerana akan memanjangkan tempoh iddah, maka terputusnya haid itu akan mengangkat pengharaman talak ketika haid. Wa amma tahrimul mubasyarati fima duna surrati wa rukbati, larangan dalam melakukan hubungan seksual di antara bahagian pusat sehingga lutut. Faya baqa ila an tutahhira, apabila ianya berlaku sehingga seseorang itu suci sepenuhnya daripada haid. Wa tarada 'ala al-musannifu fi istithna'i at-talaqi, ada perbezaan pendapat mengenai pengecualian penceraian. Walam yataqaddam lahu dzakara fi babul muharramati, tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam bab-bab pengharaman. Walihadza lam yatasnahu fil muharrar, oleh kerana itu penulis tidak mengecualikan dalam kitab Al-Muharrar. Waqad istathna Ar-Rafi'i ma'ama dzakarahu al-musannifu syai'aini, sesungguhnya Imam Ar-Rafi'i mengecualikan dua perkara. Yang pertama, al-man'u minat taharati, penghalangan taharah. Yang kedua, wasuqutu qada'us salah, gugurnya kewajipan menggantikan solat. Wa kana al-ahsanu an yakula, lebih baik dikatakan bahawa lam yahil qabla at-tathhiri, hubungan seksual itu tidak dibolehkan sebelum perempuan tersebut suci sepenuhnya daripada haid. Lian darija fihi tayammumi, sekalipun dengan tayamum. Fa innahu yakfiha idza wajada syartuhu, sesungguhnya jika syarat tayamum itu terpenuhi.
ويباه وطئها بالتيمم في الحضر كما أباح الصلاة. Berhubungan seks dengan tayamum diharuskan seperti mana diperbolehkan solat. Walau lam tajid al-ma'a wa turaba, walaupun air dan tanah tidak ada. Wajabat as-salatu kama sabaqa, diwajibkan solat seperti mana yang telah dijelaskan sebelumnya. Wala yubahu wat'uha fil asa kama taqaddama, tetapi tidak diharuskan berhubungan seksual pada pandangan asa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Wadhimiyati idza inqata'a haiduha, ketika terputusnya haid. La yat'uha az-zawji hatta taghtasila, suami tidak boleh berhubungan seksual dengan isterinya sehingga isterinya itu mandi wajib. Wa sayati hukmuha fi akhir babu ma yuharramu minan nikahi, dan hukumnya akan dijelaskan dengan lebih lanjut di akhir bab tentang apa yang diharamkan dalam jima. Mungkin itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.